بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kami, supaya boleh kami berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami? Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajiban itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka, bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah? Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kekuasaan pemerintahan itu daripadanya? Dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, Talut, menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmunya. Ayat 246 sehinggalah ayat 247 yang kita bacakan pada malam ini menceritakan tentang kisah seorang Nabi di kalangan Bani Israel yang bernama Nabi Samuel bin Bali alaihissalam, dan kisah seorang raja yang soleh yang bernama Malik Talut, Raja Talut, dan juga sekumpulan ketua-ketua kabilah Bani Israel yang datang berbincang dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, meminta supaya Nabi ini memimpin mereka atau berdoa kepada Allah supaya dikurniakan, diutuskan, dibangkitkan seorang Nabi yang akan membawa kemenangan kepada mereka. Kalau sebelum ini kita membaca ayat tentang kelompok yang keluar dari negara mereka kerana dihinggapi penyakit takut mempertahankan negara sendiri, Allah menceritakan secara ringkas kelompok yang keluar, jumlah mereka beribu-ribu, akhirnya mereka mati juga. Sehinggalah Allah menghidupkan mereka kembali. Dan bila mana mereka dihidupkan kembali, maka Allah Ta'ala
menjadikan mereka kembali insaf dan sedar kesilapan mereka. Lalu mereka mula menanamkan azam dan tekad untuk berperang. Selama ini mereka dikeluarkan dari negara mereka dan mereka sendiri keluar pula dengan sifat penakut-penakut mereka. Walhal kalau mereka bersatu padu dengan jumlah mereka yang ramai, nescaya musuh tidak mampu masuk ke negara mereka. Secara umumnya kalau kita belajar ilmu politik peperangan, bahawa tuan rumah ada advantage untuk menang dalam apa-apa peperangan, selagi mana tuan rumah atau pemilik tanah air tadi bersatu padu. Walau mereka tak kuat, sejarah telah menunjukkan demikian. Amerika yang menyerang Vietnam kalah. Walaupun segala kelengkapan, kerana tuan rumah tu tadi ada kelebihan di sini. Jerman, dia kalah ketika mana lawan Rusia. Kerana apa? Kerana Rusia merupakan tuan rumah. Artinya, Jerman datang ke Rusia. Lalu mereka ramai mati disebabkan masalah cuaca, ketidaktahuan tempat dan sebagainya. Asasnya begitu. Mana-mana musuh yang datang nak serang satu negara, musuh ini tidak punyai kelebihan untuk menang selagi mana rakyatnya bersatu. Kerana itu Amerika sebelum menyerang Iraq, dia pastikan rakyat Iraq ini berpecah belah. Kemudian barulah dia masuk ke Fallujah, sehingga masuk ke kota Baghdad. Dan demikian juga berlaku pada semua negara atas dunia ini. Ini sejarah politik perang. Maka kalau semalam kita ceritakan bahawa penduduk negeri ini keluar ketakutan kerana mereka ada dua penyakit penakut dan penyakit kedekut. Akhirnya mereka mati juga dan Allah hidupkan mereka kembali untuk mereka menginsafi. Maka ayat yang kita bacakan ini daripada ayat 246 sehingga akhir juzuk yang kedua menceritakan secara detail peperangan yang kembali berlaku. Artinya kelompok yang keluar ini mula insaf dan mereka mula nak berperang kembali. Sebelum kita menafsirkannya secara satu persatu ayat demi ayat, maka kenapa Allah Ta'ala cerita kembali Bani Israel? Sesudah Allah menceritakan tentang hukum hakam perkahwinan yang melibatkan hukum muamalah kekeluargaan, kemudian Allah menyebut tentang perang. Saya dah sebut kesinambungan ayat antara hubungan kekeluargaan dengan hubungan peperangan. Penting menjaga keharmonian rumah tangga sebagai satu aspek dalaman negara, dan demikian juga penting menjaga keharmonian negara sebagai aspek pertahanan luar kita. Jaga aman keluarga dan jaga aman negara. Kalau jaga aman keluarga dengan cara mengetahui hukum hakam, cerai, berainya, nafkahnya, edarnya, maka dengan mengetahui hukum, maka rumah tangga ataupun perkahwinan, institusi perkahwinan dapat dijaga dengan baik. Maka demikian juga perlu ada keharmonian negara. Negara tidak mungkin harmoni kalau penduduknya penakut. Kalau penduduknya sendiri tidak mahu mempertahankan negaranya. Kalau penduduk tidak mahu mempertahankan negaranya, siapa nak pertahankan negara? Kerana itu menjadi fardu ain jihad mempertahankan negara. Kita tahu jihad ini, hukum jihad, dia ada fardu kifayah, dia ada fardu ain. Fardu kifayah bila mana kita sebut jihad tolak. Jihad tolak artinya kita menyerang orang. Dipanggil tolak. Tolak ni kita cari musuh. Maka itu fardu kifayah. Sebahagian pergi, sebahagian jangan pergi. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak patut semua orang Islam keluar berperang. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Hendaklah ada sekelompok yang tidak pergi perang, tapi duduk menuntut ilmu, bertafakur dalam agama, sehingga mereka alim dan pandai, supaya mereka nanti menjadi ejen penyebaran ilmu kepada orang-orang yang berjihad bila pulang nanti ke negara. Ayat ini jelas menunjukkan jihad hukum umum fardu kifayah. Tetapi jihad bertukar menjadi fardu ain bila negara diserang. Bila negara diserang, maka jihad ini dipanggil jihad difa', pertahan. Defense kalau mak saya sebut. Difa' dalam bahasa Arab. Pertahan. Baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, baik lelaki, baik perempuan, baik sihat, baik sempurna, baik cacat. Semuanya wajib. Yang perempuan kalau boleh jadikan kuali, senduk, sudu, garpu sebagai senjata, lakukan. Yang petani boleh jadikan cangkul, mangkuk,
skop, cok betul, cok belok untuk jenis senjata, silakan. Yang cikgu, kalau senjatanya cuma ada peng je, ada pembaris besi, jadikan. Semua orang waktu jadi jihad fardu ain, keluarkan apa senjata mereka ada. Yang ada selipar lah. Yang boleh baling selipar, baling selipar. Kerana perang bukan sekadar melibatkan persenjataan, melibatkan fizikal, melibatkan juga kejiwaan. Bila satu negara serang satu negara, lalu seluruh penduduk negara itu keluar, menunjukkan kemarahan, negara tak akan serang. Yang jadi negara tu jajah satu negara, duduk situ sebab ada tali baruk. Sebab ada yang suka. Itu yang berlaku bila Inggeris menawang kita, Jepun menawang kita, Portugis menawang kita, Belanda menawang kita, kerana ada orang yang duduk dalam begitu suka. Suka dengan slogan-slogan barat tadi. Tapi kalau seluruh negara tunjuk tak suka, maka tak akan mungkin mana-mana negara dengan mudah dikalahkan. Baik, ini asas politik perang. Jadi saya dah sebut apa kesinambungan ayat. Yang kedua, kenapa Allah sebut Bani Israel lagi? Kerana nak beritahu kepada penduduk Yahudi di Madinah, Rasulullah mengetahui satu cerita yang rare. Cerita ni rare. Hadha kisah nadirah. Kisah yang kamu sendiri pun dah terlupa cerita ni. Menarik cerita ni. Kisah pertembungan Talut dan Jalut. Yang orang Yahudi tercengang, macam mana Rasulullah boleh tahu? Kan ini cerita yang disimpan, cerita yang dikira sebagai ilmu orang tertentu di kalangan pendeta Yahudi. Dan kisah Nabi Samuel AS juga satu cerita yang rare. Kisah Nabi ini yang tak mungkin tahu mana-mana jalan melainkan wahyu. Maka Rasulullah SAW boleh menceritakannya untuk membuktikan Rasulullah ini Nabi dan Rasul yang mereka nafikan, yang mereka tolak. Maka apa faedahnya menceritakan tentang, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga nak tunjuk, kamu tahu betapa pentingnya Nabi dan Rasul? Sebagaimana dahulu satu cerita. Kita bawa cerita ni sebelum kita menafsir dengan ayat. Apabila Nabi Allah Musa wafat, dan Nabi Allah Musa wafat di Mesir, dan kemudian dibawa jenazahnya di Baitul Maqdis, berhampiran Baitul Maqdis, diikuti dengan kepimpinan Bani Israel oleh Nabi Yusha' bin Nun. Sesudah Nabi Yusha' bin Nun, diikuti dengan Nabi dan Nabi dan Nabi. Sejarah Yahudi atau Bani Israel, pemerintah mereka Nabi. Sehinggalah sampai peringkat mereka mula menolak Nabi. Dan membunuh Nabi. Memilih-milih Nabi. Menolak Nabi-Nabi mengikut hawa nafsu mereka sebagaimana kita ceritakan. Setiap kali datang Nabi dan Rasul, sebahagian mereka dustakan, sebahagian mereka bunuh. Mereka duduk seronok buat macam itu. Akhirnya mereka keputusan Nabi. Tak ada Nabi lagi. Bila tak ada Nabi, mereka mula diperintah oleh orang yang ada kuasa, raja, yang pegang kekuasaan. Makin lama mereka nampak makin lemah. Maka datang bangsa Filistin, atau disebut juga bangsa Amalekah, yang mula menyerang mereka. Menyerang mereka dan mengalahkan mereka. Barulah mereka tahu keberkatan seorang Nabi. Kerana selama ini mereka tak pernah kalah. Barulah mereka fikir balik pentingnya yang memerintah itu mesti Nabi. Kerana itu mereka minta dengan Allah melalui Nabi Samuel lantik seorang ketua, yang mereka nak ketua itu di kalangan Nabi yang akan membawa kemenangan kepada mereka, yang boleh bawa kekuatan pada mereka. Maka mereka mula melihat bila tempoh yang panjang tak ada Nabi. Dia ceritakan ada seorang wanita, dia mengandung. Waktu tu tuan-tuan sekalian, Nabi-Nabi Bani Israel dah putus, tak ada Nabi dah. Perempuan ini seorang yang baik, alimah, orang alim baik. Dia mengandung, dia berharap, dia doa pada Allah, semoga kandungannya ini adalah seorang Nabi. Sebab dah lama kehilangan Nabi. Dia doa pada Allah siang malam, pagi petang. Maka dia lahirkan seorang budak. Dan diminta biar anak yang lahir ini lelaki. Sebab syarat Nabi ini mesti lelaki. Syarat Nabi. Maka dinamakan Sam'un. Sam'un artinya Allah mendengar doa dia. Sam'un, sama. Dan bahasa Ibrani disebut Samuel. Nabi Allah Samuel bin Bali AS. Maka lahir budak ni.
Mak dia pun tak tahu Nabi, tapi mak dia syukur ni anak lelaki. Lalu mak dia hantar kepada seorang ulama Bani Israel. Waktu itu tuan-tuan, ulama Bani Israel ini tak kuat. Dan mereka seringkali dipermainkan oleh orang-orang Yahudi. Maka budak ni pun duduk dengan syekh ni, belajar, menuntut ilmu, baca kitab Taurat. Satu hari dia tidur, bersama dengan gurunya tidur. Tiba-tiba terdengar suara memanggil. Panggil nama dia, Samuel. Dia pun bangun. Sebab suara tu macam suara tok guru dia. Kata, tok guru panggil saya ke? Tok guru dia pun malah cakap banyak. Ya, aku panggil kamu. Tidur balik. Fa'arja'hu ilan naum. Tidur balik. Maka tidur. Dengar lagi panggil nama, Samuel. Dia pun bangun. Ni bagus anak murid. Panggil sekali dah bangun. Dia kata, tok guru panggil saya. Ya, aku panggil kamu. Sebab tok guru dia malah nak cakap banyak. Tidurlah. Tapi kalau nanti ada lagi panggil, tu bukan aku tu. Kamu jangan layan, kamu pejam mata je. Maka kali ketiga dia mendengar suara lain dah. Tadi suara macam suara tok guru dia. Lain, rupanya Jibril AS. Lalu Jibril berkata, kamu adalah Nabi yang Allah wahyukan. Pergi kamu berdakwah dan mengajak manusia beriman. Kembali kepada Allah. Maka Nabi Allah Samuel bangun. Bermula pelantikannya sebagai Rasul. Maka dia pun mengajak Bani Israel supaya kembali kepada jalan yang benar. Lalu Bani Israel kata, Allah, muda letik mengaku Nabi. Maksudnya, cepatnya mengaku Nabi. Istajaltan nubuwah. Awal mengaku Nabi mu siapa? Sebab dah lama putus Nabi. Tiba-tiba datang Samuel kata, aku Nabi. Mereka kata, ni gila nak jadi Nabi ke apa ni? Lalu kata Nabi SAW, aku Nabi. Apa bukti kamu Nabi? Maka kisah pembuktian Nabi Samuel dan kisah lahirnya seorang pemimpin baru yang bernama Tolut. Lalu mereka berkata, Allah pun mulakan, Allah pun sebut dalam ayat ini, alam tara ilal malak, tidakkah engkau wahai Muhammad melihat ilal malak? Kata malak, pemimpin-pemimpin. Kerana Bani Israel sudah tak ada kepimpinan Nabi, dah putus. Dan juga tidak ada lagi kepimpinan raja pun kalah, dah habis. Dan tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad kisah sekumpulan pemimpin-pemimpin min Bani Israel, di kalangan Bani Israel, min ba'di Musa, selepas legasi Nabi Allah Musa, ini selepas wafat Nabi Musa. Seolah-olah macam kita sebut selepas wafat Nabi Musa, artinya selepas wafat Nabi Musa di Padang Sinai. Maksud ayat ini, generasi yang memerintah ialah semua generasi daripada keturunan Musa. Anak-anak murid Musa ataupun anak-anak Musa, keturunan Musa AS. Maka sebab itu disebut selepas Musa. Yang ini selepas generasi keturunan Musa. Dah habis. Idh qalu, dan ingatlah bila mereka berkata. Siapa kata ni? Pemimpin-pemimpin Bani Israel. Li nabiyyin lahum mub'ath lana, kepada seorang nabi. Allah menyebut perkataan li nabiyyin. Satu nabi yang tak disebut oleh Allah nama, tapi dia nabi. Li nabiyyin, nabi. Lahum, nabi bagi mereka, ib'ath lana, bangkitkan kepada kami malikan, seorang pemimpin. Baik, kalau kamu wahai Samuel nabi, kami sekarang ni kalah perang. Kami nak balik semula ke negara kami. Maka kalau betul kamu nabi, minta Allah hantar seorang pemimpin yang dengannya kami menang. Artinya permintaan pemimpin-pemimpin ini bagi untuk supaya Nabi Allah Samuel AS membuktikan bahawa dia nabi. Dan dalam masa yang sama memang Bani Israel nak seorang pemimpin. Nuqatil fi sabilillah, kami nak berperang pada jalan Allah. Kenapa sebut berperang pada jalan Allah? Kerana membebaskan kembali negara yang dijajah adalah sabilillah. Siapa pun yang membebaskan negara yang dijajah dinamakan fi sabilillah, kerana Allah perintah. Sebab itu rakyat Islam di Patani yang berperang lawan dengan Siam, mereka ini sedang berjihad fi sabilillah. Rakyat Islam di Mindanao, Moro yang berjuang mendapatkan kemerdekaan, mereka fi sabilillah. Rakyat Islam di Chechen, rakyat Islam di Xinjiang yang ingin mengembalikan negara Islam dengan kerajaan komunis Cina, mereka fi sabilillah. Rakyat Islam di Afghanistan yang kembali nak dapat negara mereka, mereka itu fi sabilillah.
rakyat Filistin yang ingin kembali mendapat hak negara mereka, mereka fi sabilillah. Allah namakan sebagai bentuk peperangan mengambil kembali tanah air itu ila fi sabilillah. Qal, lalu Nabi ni berkata, hal asaitum, aku dah tahu perangai kamu. Kamu tak percaya aku Nabi, dan perangai kamu ni aku dah kenal lama. Sebab para Nabi mereka mengenali perangai Yahudi bukan kerana pengalaman umur mereka, tapi pengalaman ilmu mereka. Tentang manusia dalam mengenal seseorang, kita ni antara dua perkara. Kepandaian kebijaksanaan kita dalam membaca, dalam menjangka dan meramal sesuatu berdasarkan dua perkara. Pertama, pengalaman hidup kita. Yang kedua, pengalaman ilmu kita. Pakcik-pakcik tua yang penceng-penceng, pengalamannya menjadikan dia bijaksana. Tetapi orang-orang muda, dia tak melalui kehidupan macam orang tua tadi, dia tak ada pengalaman, maka dia tak ada ilmu. Tetapi kalangan ulama'. Para ulama' tuan-tuan, pengalaman mereka bukan kehidupan saja, pengalaman mereka dengan pengalaman ilmu. Mereka baca Quran. Mereka baca hadis. Kerana itu ilmu mengatasi pengalaman masa. Ilmu. Kerana itu Allah menyuruh kita belajar. Artinya seorang ulama', kalau kita sebut ulama' muda, dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia ada pengalaman lebih tua daripada orang umur 100 tahun. 200 tahun. Kerana bila dia baca Quran, dia baca hadis, Al-Quran menceritakan pengalaman semua hamba-hambanya. Semua hamba Allah. Sebab itu menjadikan para alim ulama' pengalaman ilmu mereka mengatasi pengalaman kehidupan orang lain. Pengalaman ilmu. Setengah orang, betul lah Ustaz. Ustaz kata tu betul lah. Bila kita kahwin ni tak pilih agama, hara. Dia baru tahu betul lepas nak bercerai. Yang orang ada pengalaman ilmu dia tahu lama. Bila seorang hamba Allah dinasihati, dia nak kahwin janda. Kalau dia nasihat, awak sebolehnya jangan kahwin janda, kahwin anak dara. Sebab awak boleh kahwin anak dara. Oh, dia tak apalah, kita nak kahwin janda. Maka dia pun kahwin janda. Bila kahwin, dia pun ada masalah. Dia datang balik ke jumpa ustaz, ustaz betul lah ustaz cakap, jangan kahwin janda. Dia pas kahwin pun dia tahu. Ustaz ni tak kahwin pun dia tahu. Kenapa? Pengalaman ilmu. Kenapa pula? Tanya ustaz ni. Oh, suami dia ustaz datang ke rumah. Alasan nak tengok anak. Jadi kita cemburu pula ustaz. Kalau jenis suami mati tak apa. Dia ni bercerai, suami main mati lagi. Bekas suami main mati lagi. Susah hati. Dia mari lagi jumpa. Bukan semualah ni pengalaman cerita orang ni. Pengalaman ilmu mengatasi pengalaman kehidupan. Jadi bila Nabi SAW ni Nabi muda. Dia dah kenal ada Bani Israel. Sebab dia Nabi. Dia kata apa? Hal asaitum kamu ni, barangkali kamu, jenis orang macam kamu, in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kalau nanti Allah fardukan perang, kamu tak akan pergi perang. Sebab kamu penakut. Kita dah sebut cerita sebelum ni, mereka ada sifat penakut. Dan mereka ada sifat kedekut. Perang ni dua benda nak, berani dan nak harta. Dah penakut, kemudian kedekut, nak perang macam mana? Perang ni ada kos. Perang ni ada kos. Jadi kalau tak sanggup tanggung kos, macam mana nak perang? Qalu, mereka kata, wa malana, macam mana pula alla nuqatila, kami tak pergi perang fi sabilillah, pada jalan Allah, wa qad ukhrijna, kami kan telah dihalau keluar min diarina, dari negeri kami, takkanlah kami akan menolak perang. Kami dah tak ada negara, kami dihalau keluar. Belum cerita yang memang cabut keluar. Mereka guna ayat perkataan kami dihalau keluar, walau mereka cabut keluar. Dia ada beza orang dihalau keluar dengan orang cabut keluar. Belum apa-apa dah cabut keluar. Macam mana kami tak perang? Sedangkan itu negara kami dikeluarkan. Wa abna'ina, anak-anak kami juga. Ini generasi kami. Kerana setiap orang, bila dia fikir suatu kepentingan, dia akan turut fikir tentang anak-anak dia. Dia duduk satu rumah, saya fikir anak-anak. Dia pun buat bilik, 4 bilik, 7 bilik, 8 bilik. Kenapa fikir anak-anak Ustaz? Begitu kita manusia, kita akan fikir keturunan kita. Dalam perjuangan pun kita fikir keturunan kita. Apa saja. Hatta ulama'-ulama', bila mereka pun berfikir keturunan mereka, biar ada anak-anak ganti mereka. Hatta Nabi-Nabi. Nabi-Nabi pun fikir keturunan, biar ada yang menggantikannya. Dan itu yang didoakan oleh Ibrahim. Dan itu didoakan oleh Zakaria. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang menanggung beban dakwah ini. Berikan aku waris. Sebab Nabi Allah Zakaria AS kahwin lama tak dapat anak. Persis Nabi Ibrahim. Akhirnya dapat Nabi Yahya. Dapat Nabi Yahya AS. Itu adalah doa Nabi Allah Zakaria.
Sebab apa dia nak ada anak yang mewarisi? Kerana manusia ni tuan-tuan, dia hubul baqa. Dia suka kekal lama. Antara benda yang menjadikan dia kekal lama ialah keturunan dia. Kerana keturunannya bukti ada dia. Sebab tu dia nak dia ada keturunan. Kerana anak-anak bukti dia ada. Cucu bukti dia ada. Sebab itu kecintaan ini kecintaan fitrah. Dia bukan kecintaan biasa, fitrah. Falamma Nabi ni tuan-tuan, Nabi Samai, dia dah tahu perangai Bani Israel. Aku nanti tahu. Kalau kamu diwajibkan perang, kamu tak pergi perang. Macam mana kami tak pergi perang? Kami pasti perang punya. Maka, kita tak boleh berbalah dengan orang. Ya. Kita kalau dah tahu perangai dia, saya dah tahu perangai awak. Perangai awak kata nak pergi kuliah, lepas tu tak datang. Dah tahu dah. Tak apa Ustaz, saya istiqamah. Ustaz bagi kunci pagar. Saya istiqamah. Lepas tu tak datang-datang. Dah tahu lama dah. Tapi kita tak nak balah. Sebab apa tuan-tuan? Begitu cara kita berurusan manusia. Supaya dia belajar sendiri kesilapan dia. Maka demikian kisah Nabi ni. Nabi tahu gaduh ni. Dia ni Bani Israel. Bukan setakat dia nak gaduh dengan Nabi. Dia bunuh Nabi pun boleh. Dia buat apa nak gaduh? Maka Nabi diam. Lalu turun perintah Allah. Falamma kutiba alaihimul qital. Bila diwajibkan ke atas mereka perang. Tawallau. Betul. Tak nak. Takutlah perang. Tak diberi. Takut perang. Illa qalilan minhum. Sikit dia setuju. Demikian kata ulama tafsir. Setiap kali kita bercakap tentang perjuangan, pasti ada sedikit yang nak. Rata-rata lain tak nak berisiko. Rata-rata yang lain cuma jaga perut mereka. Cukuplah kami hidup macam ni. Saat bangun tidur makan, dah. Lepas tu tunggu malaikat maut kat rumah. Rata-rata hidup macam gitu. Yang hidup untuk menjadi terbaik cuma kelompok sedikit. Yang nak terbaik dalam jihad, yang nak terbaik dalam ilmu, yang nak terbaik dalam ibadat, yang nak terbaik dalam memberi manfaat pada manusia. Jumlah ini sentiasa sedikit sepanjang zaman. Sentiasa sedikit. Sebab itu tuan-tuan selalu berdoa biar kita menjadi kelompok ini. Kelompok yang sedikit. Kelompok-kelompok yang dinamakan kelompok bernilai. Emas sebab bernilai kerana dia sedikit. Kalau dia banyak, dia tak ada nilai. Kalau emas tu macam daun kayu bersepah, ada harga tak? Tak ada. Kerana emas tu susah, kena gali lubang dalam. Lepas tu kena basuh, kena tapis. Lepas tu kena bakar untuk sucikan dia, baru tahu emas. Sesusah itu, maka begitu nilai dia. Sama dengan orang baik. Orang baik ni liku-liku hidup dia, perjuangan dia panjang. Kemudian Allah sebut, Wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu siapa yang zalim. Kan orang yang meminta suatu kebaikan, kemudian meninggalkannya, maka dia dalam kategori zalim. Siapa pun mula-mula ingat nak buat baik, kemudian dia pun meninggalkan kebaikan, dia zalim pada dirinya sendiri. Sebab itu tuan-tuan awas. Bila mana kita berniat nak buat baik dan kita telah melakukan yang baik, kemudian kita tinggalkannya, maka kita telah zalim diri kita. Kita dah tahu kelebihan solat berjemaah, kita pun tinggal solat jemaah, kita zalim. Kita dah tahu kelebihan menuntut ilmu, kemudian kita tinggalkan, kita orang yang zalim. Kita dah tahu kelebihan qiyamul lail, kemudian kita tinggal, maka kita ni orang zalim. Apa pun kebaikan yang pernah kita buat lalu kita tinggalkan, kita zalim diri sendiri. Kemudian Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum, dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah telah membangkitkan kepada kamu Talut sebagai malik, raja. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina. Macam mana dia berhak jadi raja? Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Kami lebih layak jadi raja. Minhu, daripada Talut. Walam yu'ta sa'atan minal ma. Tak ada pun kami nampak dia banyak harta. Qala innallaha astafahu alaikum. Allah yang memilihnya menjadi pemimpin kamu. Dan Allah berikan dia suatu perkara penting dalam memimpin. Zadahu bastatan fil ilm. Dia berikan keluasan ilmu. Waljis, kesihatan fizikal, kekuatan fizikal. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah beri kerajaan, kekuasaan pada siapa dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Bila mana mereka minta pemimpin, lalu Nabi Allah Samuel AS, Allah hantar, Allah turunkan pada Nabi Samuel satu tongkat. Siapa yang setinggi tongkat ini, dialah yang akan jadi pemimpin. Maka tongkat ini diserahkan pada ketua kabilah Bani Israil. Sekarang kamu ukur yang sama tinggi dengan tongkat ini atau lebih tinggi pada tongkat ini di pemimpin. Bila diukur, semua tongkat ini lebih tinggi. Tengah duk ngukur tinggi. Sebab memang tuan-tuan, dalam semua negara, bila dia nak pilih jadi tentera, dia akan ukur tinggi. Tuan-tuan tak tahu sebab tuan-tuan bukan tentera. Saya tahu, saya pun bukan tentera.
Maksudnya saya tahu begitu latihan dia. Dia akan ukur tinggi. Polis ke askar mesti dia ukur tinggi. Sebab bagi dia kalau tak cukup tinggi, tak boleh jadi polis. Sebab dia berkait dengan haibah. Maka dia pun ukur. Ukur tinggi. Saya ingat ada satu di India, dia buat pemilihan tentera. Ini yang betul punya lah, yang baru ni. Maka dia pun buat satu palang tinggi. Siapa yang lepas palang tu, dia tak boleh jadi tentera. Dia mesti sekat. Terlekat kat kepala dia. Tinggi, okey, tentera. Oh, bila dapat ni, cium kaki ni. Betul. Yang pendek merayu. Yang kena miss tu rambut tu biar tinggi sikit. Miss kena. Merayu nak jadi tentera. Sebab bagi negara-negara miskin, jadi tentera ni sebagai satu pendapatan. Pendapatan. Nangis tak apa jadi tentera. Memang kayu ukur tadi tuan-tuan sekalian, memang semua tentera. Nak jadi tentera pengiring pula mesti paling kurang tinggi 2 meter. Negara China. China nak dipanggil tentera pengiring khas. Tinggi-tinggi. Supaya apa? Siap kali delegasi luar negara datang, waktu mereka berkawak kaki tengok, oh tentera tinggi-tinggi 2 kaki. 2 meter. Dan memang macam tu semua tentera. Ni yang jaga sempadan India Pakistan. Dia cari tinggi sekali. Orang Pakistan cari tinggi sekali, orang India cari tinggi sekali. Akhirnya sama tinggi. Tak cukup tinggi, letak serbang biar tinggi lagi. Yang ni pakai cara Sing, yang ni kita pakai cara Taliban, sama tinggi. Dia tak terkalah. Itu cara normal satu dunia guna kaedah ni. Maka Nabi Allah Samuel, Allah beri dia satu tongkat, maka dia ukur tinggi. Semua tak capai tinggi yang dikehendaki. Tiba-tiba ada seorang lelaki tuan-tuan, dia kerjanya beri minum kat kaldai dia hilang. Dia cari kaldai, terlalu bilik mesyuarat. Lalu depan bilik mesyuarat. Maksudnya lalu depan puak-puak yang sedang mesyuarat. Tu kita panggil dia, kita ukur dia. Maka bila dia ukur tinggi pada tongkat tu, lalu kata Nabi Allah Samuel, inilah dia pemimpin kamu. Oh marah, tu kan beri minum kaldai. Mereka kata, bagaimana orang ni? Tak datang dari mana? Keturunan mana tiba-tiba nak jadi pemimpin pada kami kaum bangsawan? Sebab menjadi suatu warisan mereka. Kalau sekiranya seorang nak jadi raja, dia mesti daripada keturunan Yahuza bin Yaqub. Mesti keturunan tu. Kalau bukan daripada keturunan Yahuza, mereka tak akan lantik raja. Kalau nak daripada Nabi, dia mesti daripada keturunan Lawi bin Yaqub. Keturunan Lawi bin Yaqub lahirnya Musa Harun. Maka mesti keturunan Lawi. Yang untuk jadi raja, mesti keturunan Yahuza bin Yaqub. Ini adik-beradik ataupun anak-anak Nabi Allah Yaqub AS. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak jadikan Toluk ini di keturunan Benyamin. Benyamin ni keturunan orang lembut. Jenis orang kata budak kena buli seumur. Kena buli dia. Orang comel. Dia adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi Yusuf AS. Tapi jenis dia, jenis Benyamin jenis pelahasnya. Baik. Maka dia pun tak suka keluar rumah, duduk dalam rumah. Yusuf ni lawa baik, dia pun suka keluar rumah. Itu sebab Benyamin tak kenal apa-apa, sebab duduk rumah je. Duduk dekat dengan ayah dia. Maka Toluk ini keturunan Benyamin. Jenis bukan jenis orang nampak agresi, bukan hyperaktif. Tetapi Allah berikan dia paling tinggi. Sebab itu dia dijolok dengan perkataan Toluk. Toluk maksudnya tinggi. Nama sebenarnya akan kita cerita ni. Siapa nama sebenar dia? Toluk ni gelaran, tinggi. Hei si tinggi. Atau orang kampung saya panggil hei si lonjong. Dia kalau tinggi sangat kita panggil apa? Lonjong. Lonjong ni tinggi lah. Tak tahu ni bahasa apa ni. Ni memang bahasa Inggeris ke bahasa Jerman kita pun tak tahu. Orang kampung saya panggil lah lonjong. Ni longjong. Long tu tinggi. Jong tu nama Mak Saleh. Longjong. Akhir jadi bahasa orang kampung saya. Maka dia adalah Mak Saleh tu nama Jong tinggi. Tengok longjong ni. Tinggi lonjong. Dia lonjong lah cerita lonjong. Baik, kembali pada kisah kita. Bila mana datang lelaki bernama Toluk. Semua pun nampak alamat dia adalah raja dan pemimpin. Lalu kata Nabi Allah SAW, Allah yang pilih dia, bukan aku. Allah yang wajibkan kamu perang, kamu tolak perang. Sekarang yang memimpin ini juga Allah yang pilih, bukan aku. Dan kamu sendiri telah mengikuti pemilihan tadi. Aku dah bagi tongkat, kamu dah ukur tongkat. Allah kata siapa lebih tinggi pada tongkat tadi, dialah menjadi pemimpin. Dan kamu tahu, kamu tak layak. Yang ni ada kelayakan dia. Dan Allah tambah apa yang kamu tak nampak yang ada pada dia. Zadahu bastatan fil ilm. Allah beri dia ilmu. Walaupun dia tak nampak agresif, tak jadi pemimpin. Supaya kita tahu tuan-tuan, ilmu ni bukan semua yang ditunjuk-tunjuk itu orang tu paling alim. Ada orang tak tunjuk dia, tapi dia paling berilmu. Barangkali dalam kuliah dia tidur je, tapi dia paling alim. Barangkali.
Tapi kuliah online lah, kuliah saya mungkin saya tak kot. Dia tak tunjuk. Sebab kami ingat cerita guru kami. Guru pada guru kami, Tuan Guru Haji Abbas. Bila dia belajar kat Dioban, dia tidur. Dia tidur macam tuan-tuan tidur tu. Tapi dia alim lah. Bila tok guru dia, gerak dia, tanya dia, dia boleh jawab. Orang panggil dia otak kemuncuk. Dia antara pelajar Melayu pertama di Universiti Dioban. Orang cerdik, orang alim. Sehingga menjadi tokoh guru kebangsaan tahun 1996. Kalau cikgu-cikgu tahu ni. Tokoh guru kebangsaan tahun 1996 waktu mula-mula diletakkan ketokohan pemilihan tokoh guru, dia pertama dapat. Tuan Guru Haji Abbas. Saya belajar dengan menantu sulung dia, Tuan Guru Haji Lambak. Guru-guru pada kami. Dia cerita pengalaman, kisah. Walhal kata dia sebenarnya Tuan Guru Haji Abbas ni, sebelum dia masuk kuliah, dia baca belaka dulu, baru dia tidur. Kita baru nak baca dengan cikgu kita, baru nak start baca. Tu mata rabung, lupa spek mata pula. Alang-alang tidur lah. Jadi tok guru kita ingat kita pandai. Jadi ini cerita Tuan Guru Haji Abbas yang dipanggil otak kemuncuk sebab dia ingat cepat. Itu cerita dia. Jadi bila pemilihan orang yang paling jadi pemimpin ni, kamu juga terlibat. Kenapa kamu tolak pula? Bukan secara mutlak dipilih oleh Nabi Allah SAW. Allah pilih dan Allah jadikan pemilihan itu melalui tanda-tanda. Tanda siapa yang lebih tinggi. Sebab nak jadi pemimpin tentera ini mesti dia tinggi. Itu asas dia. Maka Allah Ta'ala pun sebut. Bila mereka kata, tak layak, bukan keturunan raja. Bukan juga keturunan Nabi. Bukan juga orang yang ada harta. Allah kata apa? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah beri pemimpin, kepimpinan, kerajaan pada siapa yang dikendaki. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam persada sejarah manusia, persada politik dunia dan antarabangsa, akhirnya jadi pemimpin orang yang tidak mempunyai pengalaman latar belakang pemimpin. Anak-anak pemimpin tak boleh jadi pemimpin. Kerana yang memberi kekuasaan raja ini, memberi kekuasaan pemerintah ini ialah Allah. Allah pilih siapa saja. Kadang-kadang kita pun tak sangka anak kita yang tak berapa nampak gagah, dia je pemimpin negara. Siapa tahu? Kadang-kadang kita pun tak perasan kawan kita sepermainan nampak biasa-biasa. Rupanya dia pemimpin satu hari nanti. Bila Allah lengkapkan dia dengan ilmu, Allah beri dia kehaiban dan sebagainya. Nanti kita akan sambung penafsiran siapa Talut yang sebenar. Cerita Talut, bagaimanakah Talut ini mendapat bukti-bukti yang lebih kukuh bahawa dia adalah pemimpin pilihan Allah. Tak cukup dengan apa yang mereka tengok. Allah Ta'ala tunjuk lebih lagi yang menjadikan Talut memimpin mereka, memperoleh kemenangan melawan Jalut, dan berlaku satu kejadian luar biasa sepanjang peperangan mereka yang akan kita tafsirkan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.